Justru persoalan daripada ahli-ahli Parlimen Pembangkang banyak tertumpu kepada hal ehwal lain termasuk kos PICK, Program Imunisasi COVID-19 Kebangsaan. Kos PICK seperti yang dikesahkan oleh Khairi Jamaluddin adalah 5.8 bilion ringgit. Kemana dan bagaimana 5.8 bilion ringgit ini kita belanjakan dalam program ini? Firdaus Azil, kita mahu kembali kepada Firdaus di Parlimen. Dan Firdaus ada butiran lanjut berkenaan dengan perincian kos PICK. Firdaus, silakan. Baik, terima kasih Lokman. Sepertilah maklumkan penerangan daripada Menteri Penyelaras PIK YB Khairi Jamaluddin bermulanya sejak bagaimana tahun lepas lagi bagaimana mereka telah memutuskan untuk membuat rundingan dengan beberapa negara ataupun juga melalui fasiliti COVAX untuk mendapatkan vaksin dengan kadar segera, serta apabila telah PIK bermula pada awal tahun ini, maka bagaimana pula beliau menerangkan tentang pengurusan pemberian vaksin melalui PPV dan sebagainya, bagaimana pengurusan petugas-petugas kesihatan dan sebagainya, bagaimana untuk memastikan seramai mungkin ataupun mencapai kadar yang telah ditetapkan untuk memastikan majoriti populasi di negara ini mendapat suntikan dengan sewajarnya, dan menyentuh secara spesifik mengenai kos yang telah dibelanjakan, kerana itu juga sering menjadi tumpuan sebelum ini lagi, kerana kita faham bahawa peruntukan yang telah diberikan untuk PIK ini agak besar dan melibatkan beberapa pakej, secara totalnya sebanyak 58 bilion ringgit, dan YB Khairi mengatakan bahawa sudah 2 kali prosiding PAC dilakukan dan beliau tidak akan menyembunyikan sebarang perkara mengenai, kerana apa yang penting ialah keterusan. Kita dengarkan sedikit petikan daripada penjelasan Khairi Jamaluddin sebentar tadi. Pelaksanaan PIK memperuntukkan suatu perbelanjaan yang besar kepada negara. Sudah pastinya jumlah peruntukan sebanyak 5.8 bilion ini menimbulkan persoalan tentang bagaimana wang ini telah dan akan dibelanjakan. Berkenaan dengan perkara ini, Jawatankuasa Kira-kira Wang Negara PAC telah mengadakan prosiding sebanyak 2 kali, yang mana pada kali pertama pada 5 Januari yang lalu, Menteri Kesihatan dan saya telah memberi keterangan, dan sekali lagi pada hari semalam saya sekali lagi telah pun memberikan keterangan di hadapan ahli-ahli PAC. Untuk makluman ahli-ahli Muhammad, di dalam prosiding PAC ini, dokumen perjanjian perolehan vaksin, butiran perbelanjaan bagi PIK, termasuk harga pembelian setiap jenis vaksin, telah pun saya dedahkan kepada Jawatankuasa Kira-kira Wang Negara. Selain daripada PAC, pada hari Jumaat yang lepas, Timbalan Ketua Setiausaha Mosti juga telah memberikan keterangan kepada prosiding Jawatankuasa Pilihan Khas Kesihatan, Sains dan Inovasi. Bagi memastikan ketelusan dan keterbukaan PIK, taklimat telah pun diberikan kepada ahli parlimen, dan saya memberi jaminan bahawa segala perbelanjaan dan segala perjanjian yang dilaksanakan dalam perolehan vaksin dan pelaksanaan PIK akan saya terus bentangkan kepada PAC. Okey, baik. Dalam pada itu, YB Khairi juga mengatakan bahawa pasukan petugas khas imunisasi COVID-19 iaitu CITF yang merupakan Jawatankuasa Penyelaras bagi PIK akan sebaik mungkin untuk memastikan keseimbangan agihan vaksin kepada negeri-negeri. Yang mana beliau kata keseimbangan itu jelasnya lagi mengambil kira jumlah vaksin yang telah dihantar oleh pihak pembekal, jumlah populasi setiap negeri, dan sudah pastinya nilai ambang yang ditetapkan di bawah Pelan Pemulihan Negara. Bagaimanapun ahli Parlimen Rembau berkata sekiranya terdapat keadaan tertentu di mana CITF perlu membuat perubahan pada jumlah penganggihan vaksin yang telah dijadualkan. Sebagai contoh, kita ketahui bagaimana dalam 4 fasa, ada fasa keempat iaitu kawalan wabak segera, dan itu memerlukan jumlah vaksin diberikan dengan segera, dan itu antara yang telah disentuh oleh YB Khairi Jamaluddin dalam penerangan itu, yang mana ketika ini ahli-ahli parlimen telah diberi peluang untuk membahaskan, dan selepas ini akan bersambung, dan saya kira YB Khairi akan mula menggulung pada pukul 4.30 petang nanti, yang mana perincian itu sudah pasti kita akan bawa kemudian. Tetapi saya juga, kalau boleh Lokman, saya nak menyentuh tentang apa yang berlaku
berlaku di awal pagi tadi sebelum YB Khairi memulakan pembentangan, yang mana beberapa ahli parlimen telah seperti biasa membangkit untuk mempersoalkan tentang kenyataan Menteri Undang-Undang dan Parlimen iaitu Datuk Seri Tan Kee Hasan tentang keabsahan pemansuhan ordinan darurat, serta dan satu lagi saya nak memetik ialah daripada ahli parlimen Lembah Pantai sendiri iaitu YB Fahmi Fadzil, yang mana beliau bangkit dan bertanyakan kerana semalam kalau kita boleh imbas kembali, semalam Menteri Kesihatan Datuk Seri Dr. Adham Baba mengatakan tidak ada tindakan yang akan diambil oleh mana-mana doktor yang mengambil bahagian dalam hartal doktor kontrak, dan Menteri Kesihatan tidak ada tindakan. Tetapi kita ketahui, umum ketahui terdapat siasatan ataupun diambil keterangan doktor-doktor ini sehingga pukul 3.15 pagi tadi. Ini yang ingin dibawa oleh YB Fahmi, iaitu perlu dirujuk ataupun tidak. Kita dengarkan. 3612 ini berkenaan dengan kenyataan yang dibuat oleh Yang Berhormat Tenggara Menteri Kesihatan semalam sewaktu jawapan di sebelah petang, ya. Beliau, Yang Berhormat Tenggara, telah menyatakan tidak akan ada apa-apa tindakan kepada mereka, yakni doktor-doktor kontrak yang berhartal walaupun mereka keluar semalam. Mereka berhak berbuat demikian. Ya. Tapi pada pagi ini, jam 9 suku pagi tadi, ada laporan media dalam Malaysia Kini yang menyatakan polis telah sehingga jam 3.45 pagi tadi mengambil merakam percakapan 12 doktor di Maibs Serdang. Ya, jadi saya ingin minta penjelasan. Adakah kenyataan Yang Berhormat Menteri Kesihatan semalam itu bagi pihak seluruh kerajaan ataupun hanya Kementerian Kesihatan ataupun sebahagian daripada kerajaan ataupun bagi pihak diri beliau sendiri? Kenapa masih ada tindakan terhadap doktor-doktor yang telah keluar membuat hartal pada hari Isnin yang lalu? Terima kasih, Pak Mantai. Baik, setakat pemerhatian kami media masih belum ada keputusan yang telah diberikan oleh Speaker berhubung usul untuk merujuk dua menteri ini di dalam Dewan Rakyat. Bagaimanapun sekiranya ada, akan kita perincikan dan kita bawa dalam laporan buletin polisi seterusnya. Kembali pada Lokman di Bukit Jalil. Terima kasih Firdaus Azil. Sesi kedua akan bermula jam 2.30 petang nanti dan ini berita yang baru kami terima.